Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallimu taslima, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan ya. Ini merupakan episod kita yang ke-65. InsyaAllah hari ini saya berikan kepada tuan-puan tajuk yang baru ya. Masih berkenaan dengan apa nama tuan-puan? Yang keempat. Maksudnya apa tu? Maksudnya ialah berkenaan dengan isim-isim yang mabni. Ya. Kita masih di level yang keempat. Level yang keempat maksud saya. Baik. Ada Puan Katirah, Puan Nur Aizan ada juga, Puan Normadiah, Puan Normah Ramli ya. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini dapat ikut kelas saya ya. Baik, jadi saya nak tuan-puan pastikan dulu sebagaimana biasa, suara saya jelas tak jelas tuan-puan? Tulis di ruang komen. Pastikan dulu tuan-puan. Ya, sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi hari ini ya. Suara jelas tuan-puan ya? Jelas tuan-puan ya? Mantap. Dah. Kalau jelas tuan-puan, kita mula kelas kita pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Apa khabar tuan-puan semua pada pagi hari ini? Ya, mudah-mudahan tuan-puan semua dalam keadaan sehat walafiat hendaknya ya. Baik. Ada dari Parit Sulung, ada dari Seremban, kemudian ada dari Kuala Lumpur. Alhamdulillah ya, yang dah ikut kelas pada pagi hari ini. Baik tuan-puan, dah kita terus masuk perbincangan ya. Yang sebelum ini episod 64 kita dah bincang berkenaan dengan isim dhamir. Ni isim dhamir ya. Ada huwa, ya ada apa lagi tuan-puan? Misalnya ada hum. Ini semua adalah isim dhamir ya. Kata ganti untuk orang pertama, untuk orang kedua, untuk orang ketiga. Dan saya dah bincang kepada tuan-puan semuanya isim dhamir. Yang ada dalam Al-Quran. Tak ada yang tak dibincangkan, semua dah dibincangkan. Ada dhamir tu dhamir yang nampak, ada yang tersembunyi. Yang nampak dibagi dua, ada yang bersambung dia nampaknya, ada yang terpisah. Yang bersambung dia ada bersambung dengan isim, fi'il, haraf. Yang terpisah boleh jadi mubtada, boleh jadi maf'ulun bih. Begitu juga dhamir yang bersambung. Ada yang jadi fa'il, ada yang jadi maf'ulun bih, ada yang jadi mudhafun ilaih. Ada yang jadi majrur, isim majrur disebabkan selepas haraf ja bersambung dengan haraf ja. Semua dah dibincangkan. Ini berkenaan dengan isim dhamir. Hari ini kita akan bincang isim isyarah. Ini yang akan kita bincang hari ini tuan-tuan. Isyarah. Ya, isyarah. Apa maksud isim isyarah? Kata penunjuk.
Penunjuk untuk tunjuk-tunjuk. Ini akan kita bincang, ya. Boleh tuan-puan ya, kita bincang isim isyarah. Dan yang mesti tuan-puan faham, isim domir, isim isyarah, dia sifatnya mabni. Ini yang asas yang mesti kita faham. Dia sifatnya mabni, tak berubah-ubah tuan-puan. Apapun yang terjadi, nak dia jadi fa'il ke, nak dia jadi maf'ul ke, dia tak berubah-ubah, macam itu saja. Dah, boleh ya? Dah. Kemudian tuan-puan, yang mesti juga tuan-puan faham, isim domir, isim isyarah, dia termasuk isim ma'rifah. Dia termasuk isim ma'rifah. Isim isyarah masuk isim ma'rifah, isim domir dia juga masuk isim ma'rifah. Maknanya apa? Boleh nanti jadi mubtada kalau di awal ayat. Dah, tulis dulu di ruangan komen. Nampak ke tak nampak yang akan kita bincang? Tulis dulu. Ini mesti kita faham dulu. Konsep awal tu mesti kita faham tuh. Kita nak bincang pasal apa? Kita nak bincang pasal isim isyarah. Apa maklumat awal yang mesti kita faham isim isyarah? Dia isim mabni, tak berubah-ubah nanti. Walaupun dia jadi mubtada tak berubah. Walaupun nanti dia jadi maf'ul tak berubah. Dah ya. Kemudian isim isyarah ni tuan-puan, dia adalah termasuk isim ma'rifah. Itu dia maklumat awal yang mesti kita faham terlebih dahulu. Boleh tuan-puan ya? Baik. Ada Puan Supiah, jadi ada Puan Nurbadiah, Puan Zainab juga ada. Saya ucapkan selamat datang kepada semua ya. Selamat datang, selamat bergabung tuan-puan. Baik, sekejap tuan-puan. Kemana perginya ni? Sekejap tuan-puan ya. Dah nampak tuan-puan ya? Baik. Nih. Nah, kita masuk perbincangan kita isim isyarah. Isim isyarah. Nah, fokus ambil perhatian. Fokus tuan-puan. Ya, fokus ambil perhatian. Dah, sekarang tengok tuan-puan. Isim isyarah. Ya, isim isyarah. Isim isyarah. Dah. Penunjuk. Ya, penunjuk. Kalau kita tuan-puan untuk tunjuk-tunjuk dalam bahasa Melayu dua kata saja. Kalau tak ini, itu. Dah. Kalau tak ini, itu. Dah. Sekarang tuan-puan, saya nak tanya kepada tuan-puan. Dalam bahasa Melayu kita, ya, muka surat berapa Ustaz? Isim isyarah dalam tabel Al-Fatih kita berada pada muka surat. Sekejap tuan-puan ya. Muka surat ke 92. 92 ya. Dah. Ya, baik. Dah. Isim isyarah 92. 92. Baik. Fokus tuan-puan, isim isyarah. Dah. Apa beza ini dan itu dalam bahasa Melayu tuan-puan? Cuba tulis tuan-puan. Ini, itu. Ini, itu. Dua-duanya kata penunjuk. Lalu apa yang membezakan antara keduanya? Apa yang membezakan dia? Yang membezakan adalah kalau kita nak guna ini tu untuk dekat. Yang dekat-dekat sini kita guna ni buku, ni meja, ni papan putih misalnya kan. Maknanya yang dekat guna ini. Ni dekat ni. Ni dekat. Kalau benda tu jauh, maka itulah yang digunakan itu. Boleh ya? Ini masalah dekat dan jauh. Begitu juga bahasa Arab. Tu yang mesti tuan-puan faham. Kalau bahasa Melayu tuan-puan, ada untuk dekat, ada untuk jauh. Begitu jugalah bahasa Arab. Ada dia untuk lil qarib. Apa maksud lil qarib? Lil qarib dekatlah. Lil qarib. Ya. Dan ada juga untuk lil ba'id. Dah. Ada untuk dekat, ada untuk jauh.
Dah, boleh tuan-puan ya fokus ambil perhatian. Baik. Ada untuk dekat, ada untuk jauh. Qarib dekat, baid jauh. Ini yang mesti kita faham konsepnya dulu ya. Dah, sekarang tuan-puan fokus, ambil perhatian. Baik. Dah. Kalau ada yang menunjuk, kalau ada kata tunjuk, mestilah ada yang ditunjukkan macam tu. Kalau dia adalah kata penunjuk, mestilah ada yang ditunjuk. Ni tuan-puan fokus ambil perhatian ya. Setiap ada kata penunjuk ini ataupun itu, mestilah ada yang ditunjuk. Yang ditunjuk itu nama dalam bahasa Arabnya ialah musyarun ilaih. Nih. Kalau ada dengar nanti ustaz tuan-puan kata musyarun ilaih itu maknanya yang ditunjuk. Musyarun ilaih yang ditunjuk. Isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk. Apa yang ditunjuk? Istilah dalam bahasa Arabnya musyarun ilaih. Nah, tulis dulu di ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Perlahan-perlahan. Dah. Ya, tulis di ruang komen sila tuan-puan. Jelas tak jelas tuan-puan? Ya, Puan Saidah ada juga, Puan Maslina, selamat datang ya pada semua. Isim isyarah untuk tunjuk. Kalau ada yang menunjuk, mesti ada yang ditunjuk. Yang ditunjuk itu disebut dengan musyarun ilaih. Dah. Jelas tuan-puan ya? Fokus ambil perhatian. Isim isyarah ada untuk tunjuk dekat, qarib, lil qarib. Ada untuk jauh, lil ba'id. Ni dia. Ada yang untuk digunakan untuk dekat, ada yang digunakan untuk jauh. Dah. Untuk dekat mesti diperhatikan juga tuan-puan. Ada yang untuk apa? Ada yang digunakan untuk mufrad. Ya, baik. Kemudian ada untuk jamak. Ni ya. Dah. Fokus ambil perhatian. Ada untuk mufrad, ada untuk jamak. Dah. Di sini ada untuk muzakkar. Ada untuk muannas. Nih. Dah. Bahasa Arab tu komplit tuan-puan. Semua ada. Lelaki dengan perempuan pun dibezakan. Jadi tuan-puan, untuk memahami bahasa Arab ni memang diperlukan masa ya. Jangan kita terburu-buru untuk memahaminya, tak boleh. Tu dia. Perlu masa memang. Dah. Sekarang tengok tuan-puan, fokus ambil perhatian. Kita tunjuk dekat dulu. Tunjuk dekat ya, Pak. Kalau untuk tunjuk dekat, ya, muzakkar. Untuk tunjuk dekat muzakkar mufrad, maka yang digunakan adalah hadza. Hadza. Kalau muannas, hazihi. Nampak? Hadza untuk muzakkar, ini. Hazihi untuk muannas. Yang mufrad. Mufrad satu. Yang ditunjuk tu satu. Dah. Boleh tuan-puan ya? Tapi kalau jamak digunakan haulai. Haula. Jadi kalau ada nanti jumpa haulai, itu maknanya apa? Yang ditunjuk itu jamak banyak. Dah. Boleh ya? Dah. Baik, ya, betul Puan Maslina ya. Dah, yang mesti tuan-puan faham itu saja. Hadza muzakkar, hazihi muannas, selesai masalah. Haula'i muzakkar muannas sama sahaja. Dah boleh tuan-puan ya? Dah. Tulis dulu. Faham ke tak faham? Ini untuk menunjuk. Ya. Kalau mufrad muzakkar kita guna hadza. Kalau mufrad muannas kita guna hazihi. Tak susah mana pun. Dah, boleh tuan-puan ya? Dah, faham ya? Faham.
untuk kata-kata tunjuk tuan-puan, sebenarnya kita tak perlu tak perlu kita fikir banyak sangat. Cuma perlu tengok saja. Ini untuk lelaki, ini untuk perempuan. Macam tu sahaja tuan-puan. Kaedah ni nanti yang mesti kita faham. Itu nanti kita bincang ya. Kaedah ni kita bincang nanti. Setakat ini faham ya? Dah. Kalau untuk jauh, mufrad ya, mufrad. Mufrad tuan-puan. Dah. Kalau mufrad digunakan apa tuan-puan? Zalika. Zalika. Kalau ini muzakkar. Ini muzakkar. Zalika ini untuk muzakkar. Kalau muannas digunakan tilka. Nih. Zalika untuk muzakkar, tilka untuk muannas. Dah. Dia sama. Haza, zalika itu untuk muzakkar. Sama tuan-puan. Sama-sama untuk menunjuk. Cuma bezanya haza ini untuk tunjuk dekat. Sementara zalika untuk tunjuk jauh. Begitu juga ini. Hazihi untuk tunjuk muannas. Sementara tilka ini untuk tunjuk muannas. Cuma bezanya hazihi dekat, tilka jauh. Dah boleh ya? Tak susah. Tapi kalau jamak ni kan mufrad. Kalau jamak yang digunakan ulaika. Ulaika. Boleh tuan-puan ya? Boleh ya? Tak susah mana? Yang paling banyak di dalam Al-Quran nanti haza, hazihi, zalika, tilka, ulaika. Ini yang paling banyak. Dah. Ustaz musanna, Ustaz tak bincang. Boleh tuan-puan tengok nanti di dalam kitab banyak ada. Untuk tunjuk dua-dua, sengaja saya tak bincang tuan-puan. Tuan-puan tengok saja dalam kitab banyak tu. Cuma saya tunjukkan yang popular, yang banyak-banyak jumpa nanti di dalam Al-Quran. Boleh ya? Saya ulang. Kalau tunjuk dekat, kalau satu guna haza untuk muzakkar, hazihi muannas. Kalau dia banyak, ya haulai. Banyak tuan-puan, haulai jamak. Kalau untuk tunjuk jauh tuan-puan, untuk mufrad digunakan zalika, mufrad muzakkar. Kalau muannas kita guna tilka. Ni. Dan untuk jamak, jamaknya digunakan ulaika. Boleh ya? Dah. Setakat ini tuan-puan nampak jelas ke tak? Kita masuk kaedah lagi. Selepas ini kita masuk kaedahnya lagi. Kaedah yang paling penting. Ini tak susah. Haza kitab, hazihi maktabah. Tak susah mana tuan-puan. Dah, kita masuk kaedah lagi. Jelas ya? Dah, jelas tuan-puan ya? Dah. Saya padam tuan-puan ya? Saya padam. Dah, saya padam. Baik. Dah. Saya padam. Ini tak susah tu. Dah ya. Kaedah tu yang penting. Kaedah yang penting. Dah, satu soalan. Kalau yang ditunjuk itu misalnya as-sayyarah. Contoh, as-sayyarah. Ya. Sayyaratun. Oh salah pakai alif lam ya. Sayyaratun. Dah. Tuan-puan nak guna haza ke atau hazihi? Tulis di ruang komen. Ini mudah ni, tak susah. Kalau yang ditunjuk itu sayyaratun, haza atau hazihi? Haza atau hazihi? Mestilah tuan-puan jawab apa? Mestilah tuan-puan jawab hazihi. Dah. Kenapa hazihi tuan-puan? Disebabkan apa? Disebabkan sayyaratun itu adalah muannas. Ya, muannas. Apa tanda muannasnya? Ta marbuthah. Dah, boleh ya? Dah ya, mestilah
Sila tuan puan jawab hadhihi. Dah, satu lagi untuk menambah kefahaman. Kalau saya buat nama, misalnya Muawiyah. 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 Baik. Tuan puan nak jawab tilka ke? Tilka atau zalika? Tulis di ruang komen. Ni. Muawiyah. Zalika ke atau tilka? Tulis di ruang komen. Sila. Tilka ke atau zalikan? Muawiyah. Tilka ke atau zalika? Tulis di ruang komen. Tilka atau zalika? Tilka atau zalika? Puan Nurmadiah, kenapa tilka? Puan Nur Aizan, kenapa tilka? Puan Zainab, kenapa tilka? Muawiyah, muzakkar atau muannas? Muawiyah, muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Ustaz, ada tamar buto ini bukan ke jadi tanda dia muannas? Tak jadi tanda dia muannas. Kenapa? Sebab ini nama orang, isim alam. Ini nama orang tuan. Isim alam. Muawiyah, tuan pernah dengar tak dinasti? Dinasti apa namanya? Dinasti Umayyah. Kerajaan dinasti Umayyah. Selepas Khalifah Ali bin Abi Thalib, siapa khalifahnya? Muawiyah. Muawiyah inilah dalam bahasa Arab dia nama orang dan dia nama orang lelaki. Jangan pula Muawiyah beri nama perempuan. Muawiyah lelaki sebab dia nama. Kalau nama sesuaikanlah lelaki ke atau perempuan. Boleh ya? Maka yang betul adalah zalika. Zalika Muawiyah. Boleh tuan-puan ya? Mudah saja, tak susah mana. Dah. Itu dia. Sekarang kita masuk kaedah. Nih. Tengok tuan-puan. Fokus tuan-puan ya. Misalnya, ya. Yang mesti tuan-puan faham kaedahnya musyarun ilaih. Musyarun ilaih. Apa maksud musyarun ilaih? Yang ditunjuk tu mesti tuan-puan faham. Ni. Yang ditunjuk. Ya. Ada apa dengan yang ditunjuk, Ustaz? Ni tengok kaedahnya tuan-puan. Apabila yang ditunjuk itu dia adalah isim nakirah. Ya, nakirah. Isim nakirah. Saya ulang. Apabila yang ditunjuk itu isim nakirah, maka dia nanti menjadi khobar. Nih. Ada isim isyarah. Ada musyarun ilaih. Musyarun ilaihnya isim nakirah, maka dia menjadi khobar. Maknanya isim isyarahnya jadi mubtada. Dah, boleh. Dah, perlahan-perlahan. Contoh. Zalika kitabun. Zalika kitabun. Contoh tuan. Zalika kitabun. Mana isim isyarah? Zalika. Mana musyarun ilaihnya? Mana yang ditunjuk? Ini dia. Kitabun. Kitabun nakirah atau makrifah? Nakirah. Apa tanda nakirahnya? Tanwin. Kalau dia isim nakirah, maka automatik dia menjadi khobar. Dia jadi khobar. Mana mubtada'nya? Inilah mubtada'nya. Ustaz, kenapa pula ini jadi mubtada'? Ini kan ta'rafa. Ini masalah kita. Ini masalah kita sebenarnya. Sebab ini isim ma'rifah
dan dia adalah isim mabni, jadi jangan dipaksa. Ya. Jadi jangan dipaksa kalau dia tak nampak tanda rafa'nya, sebab dia isim mabni dan dia isim ma'rifah, maka dia boleh jadi mubtada. Ini mubtada, mana khabarnya? Ini khabarnya. Buku itu buku. Itu buku. Ini mubtada, ini khabar. Selesai masalah. Dah. Ustaz, tak boleh ke musyarun ilaih daripada isim ma'rifah? Itu kan belum dijelaskan lagi. Sabar Nur Ramli. Ini baru masuk yang pertama. Dah. Zalika kitabun. Zalika mubtada, kitabun khobar. Kenapa ini khobar? Sebab musyarun ilaihnya isim nakirah. Tulis di ruangan komen tuan-puan. Jelas tak jelas? Sila. Kalau nanti dia ma'rifah, sabar, belum masuk lagi tuan-puan. Jelas ya? Dah. Jelas tuan-puan? Dah jelas ya? Baik. Jelas Ustaz, mantap. Mantap tuan-puan ya. Inilah kaedah yang mesti kita faham. Ini yang paling penting sebenarnya. Untuk kata tunjuk tu mudah saja. Tuan-puan tengok saja mana-mana internet, nampak nanti itu. Isim isyarah, zalika, ada hadani, hazaini. Itu nampak nanti. Cuma kaedah ini yang mesti kita faham. Dah. Boleh ya? Kalau dia musyarun ilaihnya nakirah, maka dia jadi khobar nanti. Boleh? Dah, sekarang. Macam mana kalau musyarun ilaihnya ma'rifah? Dah. Macam mana kalau musyarun ilaihnya isim ma'rifah? Dah, tengok. Tengok tuan-puan. Dah. Ma'rifah terbagi dua. Ada ma'rifah menggunakan alif lam. Ada juga ma'rifah yang tak menggunakan alif lam. Nah, ada makrifah dia menggunakan alif lam, ya. Saya padam yang di atas. Makrifah yang menggunakan alif lam banyak, tuan-tuan. Ya, makrifah yang menggunakan alif lam banyak. Contoh, al-maktab. Nakirah makrifah. Apa tandanya? Alif lam. Dah ya. Dah. Tapi ada juga makrifah, dia tak menggunakan alif lam. Muhammadun, makrifah atau nakirah tuan? Makrifah atau nakirah? Makrifah. Kenapa? Sebab isim alam. Nama orang walaupun bertanwin, walaupun tak ada alif lam, maka dia dikira isim ma'rifah, isim yang sudah khas, sudah tahu. Dah, boleh ya? Dah, jadi dia terbagi dua lagi. Ma'rifah menggunakan alif lam dan ma'rifah yang tak menggunakan alif lam. Dah, kaedahnya berbeza. Kaedahnya berbeza. Baik. Boleh ya? Kalau makrifahnya menggunakan alif lam, nih. Kalau makrifahnya menggunakan alif lam, kebanyakan di dalam ayat Al-Quran menjadi badal. Ini dia. Dah berpusing dah kepala. Dia jadi badal. Badal dong. Dia jadi badal. Boleh? Kalau makrifahnya menggunakan alif lam, patah perkataan makrifah itulah nanti jadi badal. Apa maksud badal? Pengganti. Itu dia. Dia ikut apa? Dia ikut tawabi. Dah, boleh ya? Perlahan-perlahan. Contoh. Hadza al-maktab. Mana isim isyarah kita? Hadza. Mana musyarun ilaih kita? Al-maktabu. Ini meja. Ini
isim isyarah. Mana musyarun ilaih ini? Tengok musyarun ilaihnya. Ada alif lam ke tak? Ada alif lam. Maknanya dia isim ma'rifah menggunakan alif lam. Kalau dia isim ma'rifah menggunakan alif lam, maka dia dii'rabkan menjadi badal. Maka oleh sebab itu dibaca hazal maktabu. Bukan hazal maktabah, bukan hazal maktabi. Kenapa dia jadi badal? Sebab dia isim ma'rifah menggunakan alif lam. Dah. Kenapa dia dii'rabkan rofa? Sebab haza ini memang dia masuk rofa. Kenapa haza rofa jadi mubtada? Dah. Ini jadi badal. Badal kan pengikut. Kalau dia rofa, rofa lah dia. Kalau dia nasab, nasab lah dia. Kalau dia jalah dia. Dah. Tulis di ruangan komen. Tulis di ruangan komen. Jelas tak jelas? Ya, clear tak clear tuan-tuan? Sila. Dah. Maka dulu awal-awal dulu selalu saya ingatkan kepada tuan-puan, rofa, nasab dan jar itu mesti dikuasai kalau belajar ilmu nahwu. Jelas ya? Dah. Nanti kita masuk contoh-contoh. Jangan risau. Nanti akan nampak lebih jelas lagi. Dah. Baik. Sebenarnya dia boleh diirabkan lain. Boleh dia jadi na'at, boleh jadi atof bayan. Tapi kita guna badal saja tuan-puan. Ya, kita guna badal saja. Nanti pening pada tuan-puan. Apa benda lah atof bayan ni? Dah ya? Dah. Alif lam. Itu kalau apa? Kalau yang ditunjuk itu isim ma'rifah menggunakan alif lam. Macam mana kalau dia isim ma'rifah bi ghairi alif? Tak menggunakan alif lam. Maknanya dia isim ma'rifah tapi tak menggunakan alif lam. Ketika musyarun ilaihnya isim ma'rifah tak menggunakan alif lam, dia jadi khobar. Itu saja. Kalau menggunakan alif lam jadi badal. Kalau tak menggunakan alif lam jadi khobar. Dah. Kalau dia isim nakirah jadi khobar. Kalau dia isim ma'rifah tak ada alif lam jadi khobar. Kalau dia isim ma'rifah ada alif lam jadi badal. Dah. Boleh ya? Dah. Sekarang saya bagi contoh. Bagi contoh. Misal tilka, ya, tilka Fatimatu. Tilka Fatimatu. Mana isim isyarah tuan-tuan? Isim isyarah tilka. 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 Mana yang ditunjuk? Yang ditunjuk Fatimah. Dah. Sekarang saya tanya tuan-tuan. Fatimah tuan-tuan. Saya tanya. Fatimah ini isim nakirah ke atau ma'rifah? Tulis dulu. Tilka Fatimah. Isim nakirah ke atau isim ma'rifah? Tulis tuan-tuan. Sila. Nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Lah. Kalau dia isim ma'rifah, ada alif lam ke tak ada alif lam? Tak ada alif lam. Mana ada nampak alif lam di sini? Tak ada alif lam. Kalau tak ada alif lam, dalam ayat ini dia jadi apa? Tulis di ruang komen. Itu dia. Kalau tak ada alif lam, ma'rifahnya tak menggunakan alif lam, dalam ayat ini jadi apa? Tulis di ruang komen sih. Tulis di ruang komen. Jadi apa tuan-tuan? Jadi apa? Dia jadi khobar. Ni khobarnya. Mana mubtada? Mubtada'nya ini. Tilka itu. Siapa itu? Fatimah. Fatimah yang jadi khobar. Ini jadi mubtada. Ini dia rafa. Mahalli rafa. Mahalnya rafa.
Ya, ditempatkan tempat rofa sebab jadi mubtada. Ini dia rofa sebab jadi khobar. Tanda rofanya dhammah di akhir. Dah selesai masalah. Boleh ya? Dah. Faham semua ke tak, dhammah? Tulis di ruang komen. Faham semua ke tak? Tulis di ruang komen sila. Dah, sila. Tulis di ruang komen. Faham semua ke tak? Dah. Dah ya. Faham semua ya? Dah ya, kalau faham semua saya padam. Dah. Baik ya. Oke, stop. Ya. Ambil perhatian. Dah ya. Kadang-kadang silap jawab pula. Tak apa, biasa itu. Puan Normadiah. Tak apa ya. Contoh dalam ayat misalnya. Ya. Ja'a hadza ar-rajul. Ja'a hadza ar-rajul. Nah, ra'aitu hadza apa namanya, misalnya ar-rajul. Rajul semua sak ya. Dah. Dah. Apa namanya? Marartu. Ini ayat-ayat popular ni. Marartu bihala ar-rajul. Dah, sekejap tuan-tuan ya. Ya, sekejap. Saya ganti dawat. Ya, saya ganti pen. Ganti marker tu. Dah, sekarang tuan-tuan perhati. Dah. Ayat nombor 1. Dah. Mana isim isyarahnya tuan-tuan? Hadza. Ni isim isyarah. Isyarah. Ya, isim isyarah. Kalau ini isim isyarah, mana musyarun ilahnya? Mana yang ditunjuk? Mana yang ditunjuk tuan-tuan? Tulis di ruang komen. Saya nak tunjukkan lebih detail kepada tuan-tuan supaya lebih nampak. Sila. Kalau ini untuk menunjuk, mana yang ditunjuk? Mana musyarun ilahnya? Ar-rajul. Dah sekarang. Dah. Tengok tuan-tuan ya. Dah. Sekarang tengok, perhati betul-betul. Kalau ini musyarun ilahnya, nakirah atau makrifah? Kalau ini adalah apa? Ini adalah musyarun ilahnya yang ditunjuk, nakirah atau makrifah itu? Nakirah atau makrifah? Mestilah dia makrifah. Dah, mesti dia makrifah. Dah, sekarang tengok. Sekarang tengok ya, makrifah. Makrifahnya guna alif lam, tak guna alif lam? Guna alif lam. Ada alif lam. Ya, bi'al. Makrifahnya menggunakan alif lam. Dah, sekarang tengok. Kalau makrifahnya menggunakan alif lam, dalam ayat ini dia jadi apa tuan-tuan? Tulis di ruang komen sila. Kalau dia isimnya isim makrifah menggunakan alif lam, dalam ayat ini i'rabnya jadi apa? Tulis di ruangan komen jadi apa? Jadi badal. Nah, ini jadi badal. Ya. Ini jadi badal. Nah, badal. Kalau ini jadi badal, tuan puan nak baca ar-rajulu, ar-rajula, ar-rajuli. Mana satu? Tuliskan. Kalau ini jadi badal,
Nak baca rojula ke rojuli ke rojulu? Tulis di ruang komen. Sila. Kalaulah dia jadi badal, teman. Kalaulah dia jadi badal memang. Nak baca rojula ke rojuli ke rojulu? Tulis di ruang komen. Sila. Nak baca apa? Nak baca apa? Ya, ar-rajul, ar-rajul, ar-rajulu. Dah. Kenapa dia dibaca ar-rajulu? Kenapa dia rafa'? Dia jadi badal. Okey, sekarang mana mubdal minhunya? Dia ikut mana? Tulis di ruang komen. Dah. Dia jadi badal. Yang jadi mubdal minhunya apa? Dia ikut mana? Dia kan badal ni masuk tawabik, menggantikan. Gantikan apa? Menggantikan haza. Ni mubdal minhu. Ini yang diikuti. Dah. Sekarang saya tanya kepada tuan-tuan. Haza dalam ayat jadi apa? Tulis di ruang komen. Inilah ilmu nahwu, tuan-tuan, yang mesti kita terima. Ini memang kaedahnya macam ni. Haza jadi apa di dalam ayat? Tulis di ruang komen. Jadi apa? Jadi apa kira-kira? Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Puan Maslina kata jadi mubtada. Celah mana pula jadi mubtada? Dah. Jadi apa, tuan-puan? Ada fi'il. Ja'a itu fi'il. Haza jadi apa? Tulis lagi di ruang komen. Mubtada itu jumlah ismiyah. Ini jumlah fi'liyah. Awalnya fi'il ja'a. Celah mana pula datang mubtada? Dah. Kalau ini adalah fi'il, haza jadi apa? Jadi fa'il. Dah. Dah. Telah datang. Siapa yang datang? Ini. Ini siapa? Ini ar-rajul. Telah datang lelaki ini, pemuda ini. Ar-rajul dalam ayat dia cuma jadi badal. Menggantikan ini kan sama saja maknanya, tu. Badal itu kan mengganti. Itu dia, ya. Ja'a hadzal rajul. Telah datang pemuda ini, lelaki ini. Kan dia datang juga nih. Makanya dia di-i'rab jadi badal. Dah. Jangan pula mubtada. Kalau ini mubtada, mana khabar? Pening kepala jawab nanti. Itu dia, ya. Fa'ilnya bukan ar-rajulun ke Ustaz? Kan itu tadi. Dalam ayat dia jadi badal. Tapi pemaknaan ayat badal itu kan menggantikan. Sama saja sebenarnya. Telah datang. Siapa yang datang? Ini. Siapa ini tu? Inilah dia ar-rajul tu. Lelaki tu. Kan sama saja. Haza dengan rajul tu kan sama. Namanya badal tu. Badal itu kan menggantikan. Sama. Haza ini. Apa itu? Ini tu apa? Ini tu ar-rajul. Sama saja. Dah boleh, ya. Dia jadi fa'il, ini jadi badal. Itulah ilmu nahwu, tuan-tuan. Itulah ilmu nahwu yang mesti kita apa, tuan-tuan? Yang mesti kita fahami sedetail-detailnya sebenarnya. Dah, sekarang tengok. Kan saya dah cakap haza itu dia adalah isim. Isimnya dia isim apa? Isim ma'rifah. Kalau dia isim yang biasa, isim ma'rifah, cuma dia hanya mabni saja, tak nampak tanda rafa'nya, maka jadikanlah dia, gunakanlah dia sebagaimana mestinya. Kalau selepas fa'il dia jadi fa'il. Kalau di awal ayat jadi mubtada. Apa salahnya, tuan-tuan? Dah. Tak ada masalah, mudah. Yang penting isim isyarah selepasnya musyarun ilaih yang ada alif lam jadi badal. Dah. Tulis di ruang komen. Jelas tak jelas? Jelas tak jelas?
Dah. Kalau difahami sebenarnya sama, maknanya pun boleh kita ringkas, telah datang lelaki. Telah datang lelaki. Cuma kan lelakinya ditambahkan dengan isim isyarah di sini. Maka isim isyarah tu di dalam ayat dia jadi fa'il. Dia tak akan merosak ayat, tak merosak ayat tu. Dah. Nombor 1 saya padam. Supaya nampak yang nomor 2. Dah ya, supaya nampak yang nomor 2. Dah. Baru tuan puan nampak kan macam mana ilmu nahu tu matematik kan? Matematik tau. Matematik bahasa Arab. Dah. Nombor 2. Dah. Fokus, ambil perhatian. Mana isim isyarah kita? Ni je isim isyarah. Mana musyarun ilaih? Ini musyarun ilaih. Ini musyarun ilaihnya. Ya, musyarun ilaih. Dah, sekarang tengok tuan. Ra'aitu, melihat. Melihat. Sekarang saya tanya dulu. Fokus dulu. Ra'aitu ini tuan-tuan, madi ke mudhari'? Itu yang mesti kita faham dulu. Nanti disebut pula ini mubtada. Ra'aitu tuan-tuan. Madi ke atau mudhari'? Dah. Madi ke atau mudhari'? Tulis tuan-tuan. Madi atau mudhari'? Madi. Madi dia. Dia fi'il madi. Kalau dia fi'il madi bersambung tak dengan dhamir? Tulis. Bersambung tak dengan dhamir tuan-tuan? Sila tuan-tuan. Ya. Kalau dia fi'il madi ada tak bersambung dengan dhamir? Sila. Sila tuan-tuan. Sila. Bersambung tak? Bersambung. Mana dhamirnya? Dhamirnya ini. Jadi ini tuh dhamir. Tu ini adalah dhamir. Dhamirnya dhamir muttasil. Dhamir yang bersambung. Dah. Kalau dia fi'il madi bersambung dengan dhamirnya, maka dhamir ini jadi apa? Tulis. Dah. Dhamir ini jadi apa dalam ayat? Tulis di ruang komen. Sila. Dah. Dhamir itu jadi apa? Jadi apa? Dhamir ini bersambung dengan fi'il. Kalau bersambung dia jadi apa? Dia jadi fa'il. Dia jadi fa'il. Dah. Siapa fa'il tu di sini? Tu itu siapa tu? Tulis di ruang komen. Siapa tu? Tu di situ siapa? Sila. Tu dalam ayat ini siapa tu? Tu itu siapa? Tu itu ana. Boleh ya? Tu itu ana saya. Maknanya terjemahannya dia melihat ke, kamu melihat ke, atau siapa melihat? Tulis di ruang komen. Terjemahannya apa? Ra'aitu. Terjemahannya apa? Ya. Sudah semestinya lah saya melihat. Dah. Saya melihat. Ada fi'il, ada fa'il. Okey ya? Okey jawabannya aku melihat. Saya melihat. Dah. Sekarang tengok. Nih. Ini adalah kata tunjuk isim isyarah. Ini musyarun ilaih. Musyarun ilaih kita kalau kita perhati tuan-puan, ada alif lam, maknanya dia makrifah. Makrifahnya menggunakan alif lam. Dah. Makrifahnya menggunakan alif lam. Kalau makrifah menggunakan alif lam, maka dia jadi badal. Dia jadi badal. Badal. Okey ya? Kalau dia makrifah menggunakan alif lam, maka dia jadi badal. Okey? Dah, boleh? Dah, sekarang. Tuan puan nak baca ar-rajulu ke, ar-rajula ke, ar-rajuli? Mana satu ni? Ra'aitu hadza
ar-rajulu, ar-rajula, ar-rajul. Tulis. Matematik nahu. Kira-kira ar-rajula ke, ar-rajulu ke, ar-rajuli ya? Apa kira-kira ya? Sila. Sila tuan-tuan. Ar-rajulu, ar-rajula, ar-rajuli. Apa dia? Jadi apa? Jadi apa? Rajula. Okey? Semua jawab ar-rajula. Nah, sekarang kira-kira kalau tuan-puan jawab ar-rajula, kan dia jadi badan. Maknanya apa? Mana yang dia ikutkan? Yang dia gantikan tu mana? Tulis di ruang komen. Ni kan jadi badan. Mubdal minhunya mana? Yang dia gantikan mana? Tulis. Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Sila. Mana? Haza. Okey. Ini yang digantikan. Maknanya haza ini dia mahal rofa atau mahal nasab, tuan-tuan? Mahal nasab. Kan? Ini kan nasab nih. Ini kan nasab. Maknanya yang dia gantikan mestilah juga nasab. Sekarang kalau ini jadi nasab, tuan-tuan. Kalau ini nasab, dia jadi apa dalam ayat? Tulis di ruang komen. Sila. Kalau ini nasab, dia jadi apa dalam ayat? Tulis di ruang komen. Tulis, tuan-tuan. Jadi apa? Minum dulu, tuan-tuan. Minum dulu. Ya, tuan-tuan boleh buat kopi. Tu dia. Dia jadi apa? Jadi maf'ulun bi. Aku telah melihat, saya telah melihat siapa ini. Ini yang dilihat. Ini siapa? Ini lelaki. Ar-rajul. Dah. Boleh ya? Maka ini jadi maf'ulun bi, ini jadi badan. Kalau dalam pemaknaan sama. Pemaknaannya saya telah melihat lelaki ini. Tapi kenapa dalam ayat ini jadi maf'ulun bih, ini jadi badan? Sebab memang kata selepas isim isyarah yang dia ma'rifah menggunakan alif lam jadi badan. Selesai masalah. Ya? Boleh ya? Mantap dong. Tuan-puan memang dah master sebenarnya kan? Memang dah pandai sebenarnya. Dah. Tulis tuan-puan. Dah faham ke belum? Dah faham ke belum tuan-puan? Dah faham ke belum? Dah faham ke belum? Tulis tuan-puan. Sila. Dah faham ke belum? Dah faham ya? Tu dia. Dah faham kan? Dah, sekarang yang terakhir. Ya, yang terakhir. Yang terakhir. Dah, tengok tuan-puan. Fokus. Marartu. Ya. Marartu bihaza ar-rajul. Ni tengok. Marartu bihaza ar-rajul. Ni. Marartu, aku telah berjumpa. Ni berjumpa. Saya ringkaskan saja supaya tuan-puan nampak ya. Marartu, aku telah berjumpa. Dari mana datang aku tu? Di sini dia. Ini kan ana di sini. Sebab bersambung dengan domir. Kalau bersambung dengan domir ini adalah domir rofa, maka dia jadi fa'il. Siapa yang berjumpa? Aku berjumpa. Dah, boleh ya? Dah. Bihaza, ada bi di sini. Bi adalah harfun jar. Kalau ini harfun jar, tuan-tuan, ar-rajul ini dibaca ar-rajula, ar-rajulu, ar-rajuli. Tulis di ruangan komen. Sila. Dah, saya tak terangkan lagi jadi apa dia. Tuan-puan dah master dah.
Tuan-puan dah masa? Dah. Dibaca apa? Ar-rajula, ar-rajulu, ar-rajuli, ar-rajuli. Kenapa ar-rajuli? Disebabkan dia jadi badal. Mana mubdal minhu ini? Mubdal minhunya dibaca majrur. Ya. Majrur atau mahalnya mahal jar. Kenapa ada haraf jar di sini? Maka dia dibaca ar-rajuli. Sebab memang jadi badal daripada ini. Dah. Boleh ya? Boleh tuan-puan? Dah. Boleh ya? Dah. Mubdal minhunya dia mahalnya mahal jar. Dah. Boleh tuan-puan? Dah. Jelas ya? Dah. Jelas terang tak terang tuan? Dah terang ke belum ni? Dah. Dah terang ke belum? Sila. Dah terang ya? Dah. Saya padam semua. Kita masuk ayat Al-Quran. Dah. Kita masuk ayat Al-Quran. Dah. Fokus, ambil perhatian. Fokus tuan-puannya, ambil perhatian. Kita masuk ayat Al-Quran. Nah, sekejap tuan-puan. Baik. Baru terang. Misalnya Wattini wazzaitun. Ya. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Ya. Waturi sinin. Waturi sinin. Ya. Waturi sinin. Ya, sekejap tuan-puan ya. Ini salah-salah silap, bahaya nih tuan-puan. Sekejap tuan-puan ya. Ya, sekejap. Salah-salah tulis bahaya tuan-puan. Ya. Wattini wazaitun waturi sinin. Ya. Waturi sinin. Wahazal baladil amin. Wahazal baladil. Wahaza al-baladil. Wahaza al-baladil amin. Boleh tuan-puan ya? Dah. Wahaza al-baladil amin. Dah. Sekarang tengok tuan-puan. Baik. Dalam ayat ini, tuan-puan, mana isim isyarah? Tulis tuan-puan. Puan Azizah, ya baik puan. Ya, semoga urusan puan Allah permudah ya. Wattini wazzaitun, waturi sinin, wahazal baladil amin. Mana isim isyarah? Ada hadza di sini. Ini adalah isim isyarah. Dah boleh ya. Dah sekarang tengok tuan. Dah baik. Sekarang tuan fokus, ambil perhatian. Wattini. Dah sekarang tuan. Wattini, atini ini kenapa dibaca majrur? Tuliskan. Apa sebab atini ini dibaca majrur tuan? Tuliskan sila. Apa sebabnya dia dibaca majrur begini? Dah. Apa sebabnya tuan-puan? Ya. Disebabkan ada wa di sini. Wa apa? Wa adalah harfun qasam. Ya. Wa adalah haraf qasam. Ya, haraf qasam. Haraf qasam itu tuan-puan, dia adalah masuk haraf jar. Maka tuan-puan akan nampak wattini wazzaitun wal asri, ada baris bawah majrur. Apa lagi? Wal laili wasyamsi. Kenapa? Sebab sumpah-sumpah itu termasuk kepada harfun jar. Haraf jar. Dah boleh ya? Dah.
Maka ini adalah apa? Dibaca majrur. Watini demi buah tin, dan buah zaitun ini juga dibaca majrur sebab dia ada araf atof di sini. Waturi sinin sama dibaca majrur sama. Ya, waturi sinin. Wahadza baladil amin. Dan demi kota Mekah yang aman ini. Dah sekarang tengok. Wahadza al-baladi. Sekarang saya tanya kepada tuan-tuan, al-baladi ini musyarun ilaihnya jadi apa dalam ayat? Tulis di ruangan komen. Jadi apa dalam ayatnya? Tulis di ruang komen. Sila. Al-baladi wa hadzal baladil amin. Jadi apa? Tak ada orang baca wa hadzal baladal amin. Jadi apa tuan-puan? Jadi badan. Dah. Jadi badal. Kenapa jadi badal? Ini pertanyaan kita. Apa sebabnya dia jadi badal, tuan-tuan? Tulis di ruang komen. Apa sebabnya jadi badal? Sila. Tuan-puan katakan dia jadi badal. Kira-kira tuan-puan, kenapa jadi badal? Kenapa? Itu yang mesti kita faham. Ini yang mesti kita faham. Apa sebabnya dia jadi badal? Sebab ada alif lam. Nih, dia adalah ma'rifah. Ma'rifahnya menggunakan alif lam. Kalau ma'rifah menggunakan alif lam, maka dia jadi badal. Mana mubdal minhunya? Mana yang digantikan, tuan-puan? Yang digantikan adalah hadza. Dah. Sekarang saya tanya, haza ini, tuan-puan, dibaca majrur disebabkan apa? Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Nah, tulis di ruang komen. Nah, disebabkan jadi apa? Tulis di ruangan komen, sila, tuan-puan. Dah, sila. Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Jadi apa? Dia jadi atof. Ini arah atof di sini. Ya. Atof. Atofnya kemana? Inilah bagi. Yang disumpahi. Yang disumpahi muqsambihnya apa? Watin demi buah tin, wa zaitun dan buah zaitun, wa turi sinin. Ya, dan demi gunung Tur dan gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin. Dan demi kota Mekah yang aman ini. Itu nama istilahnya dalam ilmu tafsir itu muqsambih. Yang disumpahi. Ada haraf qasam, ada muqsambih, ada jawab qasam. Itu dia. Ini jadi muqsambih. Muqsambih. Ini juga termasuk muqsambih yang disumpahi. Boleh ya? Haraf atof di sini. Ini majrur disebabkan ada haraf atof. Ini majrur sebab jadi badal. Ini jadi apa? Nih. Dan demi kota Mekah yang aman ini. Tulis di ruang komen. Ini jadi apa nih? Wa hadzal baladil amini. Tulis di ruang komen. Ya. Amini. Amini juga dibaca majrur. Dia jadi apa kira-kira? Dan demi kota Mekah yang aman ini. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Terbaik. Mantap. Tuan Abdul Halim, Puan Hazlina, Puan Zainab, Puan Zalina, Puan Supiah. Ya, dia jadi naat. Dia jadi sifat. Kota Mekah apa? Kota Mekah yang aman.
dia jadi naat, maka dia juga dibaca majrur. Itulah hebatnya ilmu nahwu. Baca saja baris, tahu jadi apa. Dan demi kota Mekah yang aman ini, sifatnya aman, yang aman. Dah, boleh ya? Dah, tulis di ruangan komen tuan-tuan. Clear tak clear? Clear tak clear? Mantap semua, terbaik, luar biasa. Mantap ya? Dah. Clear ya? Dah, clear tuan-tuan ya? Dah, clear ya? Dah, clear. Sekarang tengok tuan-tuan. Dah. Nah, sekarang contoh lain. Contoh lain. Saya padam ya. Jelas semuanya, clear ya. Nah, kita masuk surah Al-Baqarah. Kita masuk surah Al-Baqarah. Alhamdulillah, syukron, jelas Ustaz ya, terbaik. Misalnya tilka ya, tilka ummatun qad khalat. Nah, tilka ummatun qad khalat. Nah, sekarang tengok. Tilka ummatun qad khalat. Sekarang saya nak tanya kepada tuan-puan, isim isyarah kita ini kan? Tilka ni. Musyarun ilaihnya ini. Sekarang saya tanya, musyarun ilaih nakirah atau makrifah? Tulis di ruang komen, sila. Ini isim isyarah. Ini musyarun ilaih. Musyarun ilaihnya nakirah atau makrifah? Tulis dulu. Tulis tuan-puan, sila. Nakirah atau makrifah? Nakirah atau makrifah? Tulis di ruang komen. Ya. Sekejap kita tengok ayatnya tuan-puan ya. Tilka ummatun qad khalat. Ya. Baik, tulis di ruang komen. Sila. Dah. Apa dia? Nakirah makrifah? Nakirah. Okey. Dia adalah isim nakirah. Ya, isim nakirah. Isimnya nakirah. Kalau ini isim nakirah, dalam ayat jadi apa? Tulis di ruang komen. Kalau ini isimnya nakirah, dalam ayat jadi apa? Tulis di ruang komen. Dah. Tulis di ruang komen sini. Tilka ummatun qad khalat. Dah. Jadi apa? Jadi apa? Mantap. Kalau ini adalah isim nakirah, selepas isim isyarah, maka di dalam ayat dia di-i'rab menjadi khobar. Khobarun. Khobar. Maka dia dibaca rofa'. Kenapa rofa'? Sebab dia jadi badal. Jadi khobar. Khobar kan rofa'. Sekarang, kalau ini jadi khobar, mana mubtada'nya? Kalau ini jadi khobar, mana mubtada'nya tuan-tuan? Sila. Dah. Kalau ini jadi khobar, mana mubtada'? Sila. Mana mubtada'nya? Dah. Mana yang jadi mubtada'? Ya. Inilah jadi mubtada'. Ini jadi mubtada'. Dah, boleh ya? Ini jadi mubtada'. Mana khobar? Ini khobar. Dah, mantap. Luar biasa tuan-puan. Memang tuan-puan terbaik. Tuan-puan ambil perhati betul-betul. Tuan-puan fokus betul-betul. Luar biasalah. Sekarang, qad khalas ini jadi apa Ustaz? Qad ini adalah harafnya, haraf taukid. Qad. Khalat. Khalat ini tuan-tuan. Khalat ini apa nih tuan-tuan? Fi'il ke isim? Khalat. Saya nak tanya tuan-tuan. Khalat ini isim ke atau fi'il? Tulis tuan-tuan.
Dah, tulis di ruang komen sini. Dah, isim atau fi'il nih, qad khalat nih. Dia adalah fi'il. Khalat adalah fi'il. Madi atau mudhari tulis di ruang komen. Madi atau mudhari? Madi atau mudhari? Madi atau mudhari kawan tulis di ruang komen sini. Dia adalah fi'il apa? Dia adalah fi'il madi. Kenapa madi? Ada qad di sini. Qad. Kalau ada qad maka dia fi'il madi kawan. Ya. Kalau dia fi'il madi, apa yang jadi fa'ilnya? Tulis di ruang komen. Saya tanya terus nih, yang jadi fa'il mana? Tuan-puan dah master dah ni. Tuan-puan sebenarnya dah master. Jadi saya tanya tuan-puan, kalau ini fi'il madi, mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Mana fa'il? Qad khalat. Mana fa'ilnya tuan-puan? Mana fa'il? Mana fa'il? Tu masalah kita tu. Itu masalah kita tu. Itulah masalah kita. Sekarang saya tanya tuan-tuan. Apa beza? Ya sekejap tuan-tuan. Dah. Apa beza ini? Kata apa? Apa beza kata ba dengan kata bat? Tulis di ruang komen. Apa beza kata ba dengan kata bat? Tulis di ruang komen. Apa beza kata ba dengan kata bat? Apa beza? Ya. Di sini ada ta sukun. Sekarang kenapa ini untuk apa ta sukun? Ini adalah ta ta'nis sakinah. Ta yang menunjukkan dia perempuan, ta sukun. Hanya untuk membezakan ini muannas, ini muzakkar. Kalau ada ta sukun muannas, kalau tak ada ta sukun muzakkar. Bermakna apa? Ta ini bukan dhamir. Saya ulang. Ta ini bukan dhamir. Dia hanya huruf pembeza sahaja. Kalau ini bukan dhamir, maka yang jadi fa'il mana? Dhamir mustatir. Saya dah kata jawaban tuan-puan sebenarnya betul. Yang jadi fa'il itu hiya. Betul. Cuma cara menjawabnya saja yang salah. Jawaban okey, betul. Cuma cara jawabnya salah. Ini bukan dhamir. Dhamirnya mustatir, tersembunyi. Habis itu ta mati ini cuma nak bezakan ini untuk muannas. Dah. Boleh ya? Dah. Tulis tuan-puan. Jelas tak jelas? Sila. Nanti tuan-puan ditanya cucu, nanti pening nanti. Kalau cucu nanya nanti banyak masalah nanti. Itu dia. Ini adalah apa? Ta sukun. Hanya untuk membezakan. Jawapan betul hiya. Cuma cara menjawabnya saja yang sedikit keliru. Jelas ya? Dah. Yang penting apa? Yang penting di sini. Ini jadi khabar. Ini mubtada aja. Boleh tuan-puan ya? Mantap. Terakhir. Mungkin ini terakhir tuan-puan. Contoh ayat yang terakhir daripada saya. Nah. Fokus tuan-puan ya. Kita tengok tuan-puan. Ya kita tengok. Dalam. Sekejap tuan-puan ya. Kita tengok ayat Al-Quran kita. Dalam ayat Surah An-Nisa ayat 30. Ya, baik. Saya pakai warna biru tuan-puan. Ya, saya pakai warna biru. Wa kana. Zalika. Alallahi
yasiran. Nah, wa kana zalika 'ala Allahi yasir. Nah, sekarang dong. Sekarang tengok. Sekarang tengok. Baik. Sekarang tengok. Mana isim isyarah kita ini? Dah. Baik. Dah, sekarang tengok tuan-tuan, fokus ambil perhatian. Saya nak tanya kepada tuan-tuan. Saya nak tanya kepada tuan-tuan. Fokus ambil perhatian. Di dalam ayat ini, isim isyarah ini jadi apa? Tulis di ruangan komen sila. Ni lain sikit. Wa kana zalika 'ala Allahi yasir. Ya, wa kana zalika 'ala Allahi yasir. Tulis di ruang komen sila. Ya. Baik. Tulis di ruang komen. Dah. Tulis di ruang komen. Dah. Dia jadi apa? Dia jadi apa tuan-tuan? Dia jadi apa? Tulis di ruang komen. Mantap tuan-tuan ya. Luar biasa ni. Memang terbaik tuan-tuan. Dia jadi isim kana di sini. Dia jadi isim kana. Boleh ya? Dah. Sekarang saya tanya, kalau ini jadi isim kana, mana khobar kana? Tulis di ruang komen sila. Kalau ini jadi isim kana, khobarnya mana tuan-tuan? Tulis tuan-tuan. Dah. Mana khobar kananya? Tulis di ruangan komen. Tulis di ruangan komen sila tuan-tuan. Dah. Mana isim kananya? Mana khobar kananya? Mana? Sila. Tulis tuan-tuan. Tulis sobat. Mana jadi khobar kananya kira-kira? Khobar kana tu di i'rab apa? Tulis di ruang komen. Ada yang kata 'ala Allah, ada yang kata yasir. Dah. Kana dia akan merofakkan isim. Isimnya tuan-tuan dia akan merofak. Khobarnya akan nasab. Khobarnya akan nasab. Dah. Sekarang tuan-tuan, mana yang nasab di sini tuan-tuan? Dalam ayat yang nasab yasir. Dah. Maka tuan-tuan, yasiro ini yang jadi khobar kana. Dah, habis tu 'ala Allah ini apa ustaz? Ini hanya sebagai pelengkap sahaja, penyempurna, muta'allaq namanya. Istilah bahasa Arabnya muta'allaq. Muta'allaq dengan ini. Dan yang demikian itu, ya, yang demikian itu ke atas Allah, maksudnya bagi Allah. Yang demikian itu bagi Allah apa? Sangat mudah. Sangat mudah inilah jadi khobarnya. Yang demikian itu jadi isimnya. Allah berlengkap, penyempurna. Muta'allaq namanya. Sebab ini perlu menyempurnakan. Perlu disempurnakan. Yang demikian itu bagi Allah kan sempurna tu jadinya. Yasir, tersangat-sangat mudah. Boleh ya? Ini jadi isim kana, mahalnya mahal rofa, ditempatkan tempat rofa sebab dia adalah isim kana. Ini jadi khobarnya, jelas dibaca nasab. Dan Allah hanya sebagai pelengkap, penyempurna, muta'allaq. Muta'allaq. Boleh ya? Dah.
tuan-puan boleh tengok di dalam YouTube muta'allaq tu apa maksudnya. Haraf ja itu, ya, ja majrur itu ada untuk dia ada sifatnya muta'allaq. Muta'allaq itu penyempurna. Dah ya. Boleh tuan-puan ya? Dah. Tulis di ruangan komen tuan-puan. Faham tak faham? Sila. Dawat dah hilang tuan-puan ya. Tak apa. Dah kelas kita pun dah habis tuan-puan. Jelas ya? Dah. Itulah macam-macam isim isyarah tuan-puan yang ada di dalam Al-Quran. Banyak lagi. Boleh tuan-puan tengok selepas ini, carilah ada zalika, ada tilka, ada haza atau hazihi. Ya ada tuan-puan. Banyak tu dalam Al-Quran. Boleh tuan-puan i'rab sendiri untuk melebih fahamkan lagi. Terima kasih tuan-puan ikut serta tuan-puan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk tuan-puan ya. Hari Jumaat, ya baik. Hari Jumaat kita masuk apa tuan-puan? Kita masuk isim mausul lagi. Isim mausul hari Jumaat ya baik. Wazaitun, sinin dibaca majrur. Ya, dibaca majrur. Watini wazaitun, dia dibaca majrur. Sebab apa? Sebab dia az-zaitun dia jadi maktuf, mengikut dia. Itu dia. Boleh ya? Nah, terima kasih tuan-puan, semoga bermanfaat untuk tuan-puan semua. Memang nahu ni sedikit susah tu. Memang susah tuan-puan sebenarnya nahu ni. Cuma itulah usaha kita, salah satu usaha kita untuk memahami ayat Al-Quran. Dan banyak lagi tuan-puan yang perlu kita kuasai. Nak faham Al-Quran itu bukan suatu perkara yang dapat kita mudah-mudahkan. Tak tuan-puan. Al-Quran itu firman Allah. Jadi perlu banyak ilmu yang mesti kita fahami untuk memahami. Salah satunya ini. Salah satunya adalah nahwu ni. Sorof juga tuan-puan mesti kuasai. Balaghah lah nanti kalau dah tinggi nanti. Itu mantik lagi banyak tuan-puan ya. Dan itu dari saya tuan-puan. Terima kasih. Pesan saya untuk tuan-puan, selalu berlatih, praktis di dalam Al-Quran. Baca Al-Quran, pahami dia, i'rabnya apa, insyaAllah membantu untuk memahami ya. Itu sedikit saja tuan-puan. Ilmu bahasa Arab Al-Quran ini sangat-sangat banyak ya. Ini sedikit dari saya. Terima kasih banyak. Boleh tuan-puan tengok YouTube ustaz-ustaz lain untuk tambah memahami lagi. Mana tahu di dalam penjelasan saya tuan-puan ada kesilapan, ada kesalahan ya. Mohon maaf banyak-banyak. Kita jumpa lagi hari Jumaat dengan tajuk isim mausul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.